Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ibarat-ibarat ulama, ibarat-ibarat cakapan-cakapan ulama usuluddin lah, menyaksikan ni menjadi saksi sebenar dan betul surahan-surahan yang tersebut. Surahan-surahan ni huraian-huraian musannif tu yang tersebut. Jadi cakapan ulama yang jadi saksi kata sebenar dan betul huraian musannif. Mana ta'rif qadim ni, bermula ta'rif qadim di sisi qaul yang kuat. Qaul pendapat ulama yang kuat yang mengatakan bersatu samalah muradif. Benda muradif, benda sama, panggil yang lain-lain tapi benda sama. Bersatunya qadim dengan azali. Mana khabar dia? Mala ilah mala awwala lahu ilah. Jadi ta'rif qadim ni di sisi qaul yang mengatakan bersatu dengan azali ni, dia sama qadim dengan azali. Qaul yang kuat kata sama je, qadim dengan azali sama. Maksud dia boleh masuk benda yang ada dan juga benda yang sungguh. Tu qaul yang kuat. Jadi dia punya takrif dia mala awwala lahu. Arti mala awwala lahu tu barang yang tidak ada mula baginya bagi barang ila akhirih. Tak kiralah sama ada ataupun sungguh, asal dia tak ada mula. Maka ini takrif qadim ni, misalnya seperti kita mentakrifkan ular. Misalnya ni bandingannya seperti kita mentakrifkan ular. Apa tu ular? Iaitu ular tu binatang mengujar. Binatang mengujar. Mengujar ni mengelosor. Kata guru kita macam tu, mengelongsor maksudnya. Tu ular tu jalan macam mana namanya apa? Melongsor. Mengelongsor kan ada bahasa lain. Menyeret. Pelik kan? Mengelongsor. Ular ni dia mengelosor. Tidak ada kaki baginya bagi ular. Baginya bagi binatang tu. Jadi binatang mengelosor, tidak ada kaki baginya bagi binatang itu ular. Maka diretikan, dipahamkan pada takrif ini, takrif ular ni, bahawa yang perkara yang ternafi itu ialah yang ternafi itu kakinya ular jua. Kaki ular tu tak ada. Itu yang dah tidak ada kaki dia tak ada lah. Bukanlah ni tafsir bagi jua. Apa maksud jua tu? Bukanlah ternafi diri binatang mengujar. Bukan ternafi diri binatang hak gelongsor tu. Hak nafi ni kaki je, diri dia ada lah. Jadi binatang tu ada lah. Maka begitu juga seperti perkara yang dinafi pada ular juga. Begitu juga ni seperti perkara yang dinafi pada ular tu
perkara yang dinafi pada ta'rif qadim itu ialah yang dinafi itu. Perkara yang dinafi itu awal ataupun kita kata ada mula. Tentu yang nafi. Mala awala. Nah, tidak ada awal baginya bagi ma. Bukan nafi ma. Ma tu kadang ada, kadang sungguh. Diri ma tu sabit lah. Yang kita nafi betul awal. Awal tu tak ada. Jadi ta'rif qadim tu hak kita nafi awal. Awal mana? Awal bagi barang jua. Awal bagi barang tu. Bukan nafi diri barang sendiri. Bukan nafi diri barang tu. Barang tu tak nafi. Awal dia kita nafi. Kalau begitu ni, perkara yang dinafi pada qadim itu ialah awal. Perkara yang dinafi pada ta'rif qadim pada ta'rif qadim itu ialah awal tu. Kalau begitu, diri barang itu adanya diri barang tu atau sungguhnya diri barang. Kalau gitu, diri barang tu kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia sungguh. Tapi yang tak ada awal dia tu, tak ada. Awal tu tak ada. Ni dia nak bawa kita fikir ni. Fikir kot orang sebut kata mustahil qadim ni tak kena. Sebab mustahil diri dia tu memang ternafi lah. Faham? Diri mustahil tu. Diri dia boleh kata ada tak mustahil ni? Tak boleh kata ada. Boleh kata sungguh tak? Tak boleh. Lepas tu macam mana kita nak buat masuk dia dalam qadim? Sebab diri qadim dia mesti sungguh ataupun ada. Kita nak buat masuk mana? Tak boleh masuk. Mustahil dengan qadim tak boleh masuk. Faham tak? Dia nak buat fikir tu. Macam tu juga dengan baru pun tak boleh masuk juga. Kalau tak qadim baru mustahil. Tak juga. Sebab baru pun kadang ada, kadang sungguh. Itu lah. Jadi dia kata, maka jadilah maksud ta'rif itu, ta'rif qadim tu, ialah perkara yang ada. Atau yang sungguh. Ni perkara yang sungguh. Yang tidak ada mula baginya bagi perkara tu. Yang sifat bagi perkara. Perkara tu yang tidak ada mula baginya bagi perkara. Boleh jadi dia ada ataupun dia sungguh, tapi dia tak ada mula. Tu orang panggil qadim. Hatu juga azali. Adapun qaul yang berkata berlainan qadim dengan azali itu. Qaul yang kata berlainan, pendapat yang kata berlainan qadim dengan azali itu, maka mentakrifkan qadim itu dengan maujudun la awwala lahu. Perkara yang ada, yang tidak ada mula baginya bagi perkara. Nak? Kalau gitu kena kat mana? Kena kat zat Tuhan, sifat ma'ani dia. Hak tu lah. Sifat wujud tak boleh kata qadim. Jadi kalau qaul ni ikut qaul nombor 2 ni, qaul tak kuat ni lah. Dia kata maujudun la awwala lahu. Kalau gitu, dia hanya boleh masuk dalam ta'rif ni benda yang ada je. Benda yang sungguh tak boleh masuk dalam ni. Sebab benda sungguh bukan maujud. Fahamlah? Tu. Dan mentakrifkan azali itu dengan ma la awwala lahu ilah. Jadi kalau gitu, ta'rif azali itu ma la awwala lahu. Jadi sama dengan pendapat yang kuat. Jadi yang khilaf dia dekat qadimnya. Qadim tu yang depa khilaf. Pendapat yang kuat qadim ma la awwala lahu juga sama dengan azali. Pendapat ni kata tak, qadim mesti maujudun, benda yang ada saja, benda yang tak ada kalau setakat sungguh tak boleh masuk dalam kata qadim. Faham? Tu. Maknanya seperti yang
Seperti yang terdahulu sebutnya. Seperti yang terdahulu sebutnya. Nya maknanya tu. Terdahulu sebut kat tempat tadi lah. Iaitu mana? Iaitu yang kata yang terdahulu sebutnya tu. Termasuk perkara yang ada atau yang sungguh. Masuk perkara yang ada, yang sungguh, yang tidak ada mula baginya, bagi perkara tu. Faham tak? Tu azali. Tu orang panggil azali. Asal dia tak ada mula. Ada kan sungguh, ikut lah. Tapi dia tak ada mula. Faham tak? Jadi kat sini kita nampak dah kata tak mustahil tak boleh masuk dalam kata qadim. Pakai bilah pendapat mana pun mustahil tak boleh masuk. Pakai pendapat yang pertama hak kuat apa, pakai pendapat yang kedua pun sama juga. Kalau kata qadim, pendapat yang kedua benda yang ada terus takkan mustahil ada, takkan lemah Tuhan ada. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Pakai pilah pendapat mana pun mustahil tak boleh masuk. Jadi tak boleh masuk dalam kata qadim. Ta'rif yang baru hakiki ni perkara yang baru hakiki. Maujudun ba'da adamin. Perkara yang ada kemudian daripada tak ada. Dulu tak ada, lepas tu ada. Kemudian ni selepas daripada tak ada. Walaupun 1000 tahun dah ada, tapi dia asal tak ada. Tetap baru. Ta'rif yang baru majazi kan dia ada dua. Kalau baharu hakiki ni dia kena untuk benda yang ada. Kalau majazi untuk benda sungguh lah. Mutajaddidun ba'da adamin. Semalam bagilah ta'rif ni. Ni kena ingat mudah nak cerita. Maksud baru dia pada maujudun ba'dal adami. Dia pecah pula dua pula. Dah ada baru hakiki, ada baru majazi. Kalau majazi mutajaddidun ba'dal adamin. Yang berdatangi maksudnya yang berlaku. Mutajaddidun. Tajaddud ni tajaddada tajaddadu tajaddudan. Tajaddud ni berdatangi tu dia ada macam mana? Terpadamnya lah. Ni orang tu lah. Tu orang tajaddud. Kira duk ada dia jadi gitu. Maksudnya berdatangi maksudnya berlaku pula. Mudah cakap. Berdatangi maksudnya berlaku kemudian daripada tidak. Maka tak dapat tidaklah mesti. Tak dapat tidak ni mesti. Yang baru itu daripada perkara yang ada. Kemudian ni selepas daripada tak ada. Atau perkara yang sungguh. Hak ni hak berlaku dia. Sungguh berlakulah. Kemudian daripada tidak ni tidak berlaku. Jadi tu benda baru. Jadi baru pun dia kena ada ataupun sungguh. Baru boleh panggil baru. Mustahil ni boleh panggil baru? Tak boleh. Sebab mustahil ni ma la yaqbalu subuta. Benda yang tak terima sungguh. Maksudnya benda tu mesti tak. Sungguh pun tak terima. Kalau sungguh pun tak terima, nak naik piada lagi jauh. Sungguh pun tak. Jadi nak naik piada, pakai tak naiklah piada. Kalau gitu, bila sungguh pun tak, ada pun tak, nak boleh kata qadim? Tak boleh. Nak boleh kata baru? Tak boleh. Baru hakiki tak boleh, baru majazi pun tak boleh. Ni bodoh apa? Kenyataan keterangan tak bergaul dan tak berhimpun, dan tu atas tafsir. Tak berhimpun mustahil dengan qadim baru azali. Dia tak berhimpun. Mustahil dengan qadim baru azali. Tak berhimpun. Mustahil tu qadim kah? Mustahil tu azali kah? Mustahil tu baru kah? Tak boleh berhimpun. Telah kita faham dah bahawa mustahil itu perkara hak dak atau benda hak dak. Maksudnya nak kata sungguh pun tak boleh. Tu dak. Atau barang yang dak.
barang yang dak. Yakni perkara yang ternafi dirinya nya perkara sendiri, diri dia tu pun dah ternafi lah. Diri dia pun dak lah. Nah, tak bersabit dengan adanya nya perkara dan sungguhnya nya perkara sama sekali. Dengan tentu-tentu, dengan pasti-pasti, jelas-jelas. Tak bersabit langsung. Nah, tak bersabit dengan ada perkara dan sungguhnya nya perkara sama sekali. Nak kata ada benda, nak kata sungguh benda, mustahil ni. Dan kita telah tahu dan faham dah juga bahawasanya yang ni perkara yang qadim, yang baru, bahkan yang azali itu kesemuanya tak dapat tidaklah daripada perkara yang sabit dirinya. Hak sabit, hak sungguh dirinya. Hak tetap diri dia. Macam mana sabit itu? Taswir sabit itu dengan bahawa adanya perkara atau sungguhnya perkara. Jadi nak kata qadim kan, nak kata baru kan, dia kena sabit diri dia dulu. Boleh jadi dia tu sungguh, boleh jadi dia tu ada terus. Kalau begitu tanda dekat bahawasanya yang qadim, yang baru, bahkan yang azali itu kesemuanya tak dapat tidak daripada perkara yang sabit tu. Tanda garis-garis itu nah. Bila kita gaul dan termasuk mustahil di dalam perkara yang qadim, ilah. Qadim, baharu, azali, macam tu lah. Ilah itu, maka besar mengarut, besar salah besar ni. Mengarut sungguh. Dan besar bergomor. Nah, bergomor gomor. Lawan. Bergomor. Hak nu perkara tak sabit. Hak ni perkara sabit. Macam mana boleh masuk pula? Sabit dengan tak sabit pening. Nah, bergomor lah. Sak kata ada sak kata ataupun kita kata sak sungguh sak dak kat mana ni? Hak mana satu ni? Benda ni sungguh ke dak? Dia bergomor tu. Kerana siapa mengarut tu? Ilat mengarut kerana berhimpun dua yang berlawanan. Mana dua yang berlawanan? Iaitu sabit suatu dan ternafinya hanya satu. Sabit bila pandang pada takrif qadim, baharu. Bila kita tengok dekat qadim dengan baharu, perkara tu sabit, azali samalah. Ternafi bila kita pandang pada takrif mustahil. Bila tengok takrif mustahil, suatu tu dia ternafi, perkara tu ternafi. Tengok dekat takrif qadim, perkara tu sabit pula. Oh, kok mana ni? Dia berhimpun sabit dengan tak sabit. Sabit dengan tak sabit, kelai. Bergomor tu, kata bergomor ya. Kita punya kaedahnya adalah ad-diddani la yajtami'ani. Ijtama'a yajtami'ani. Maka tetaplah mustahil, tentu-tentu, jelas-jelas mustahil. Seperti bandingan dia mana? Nah, litanzih ni. Bandingannya seperti berhimpun kudrah dengan lemah pada Allah Ta'ala. Gina. Allah ada kudrah, Allah ada lemah. Mustahil. Perhimpun dua benda yang berlawanan. Lagi pula budak-budak pun tahu bahawa butir ke kacang umpama basikal itu. Nah, kacang lah. Biji bearing kan. Duk kacang-kacang lah. Umpama basikal itu tidak boleh dibuat bubur. Budak-budak pun tahu ni bahasa dia ni. Sebab apa tak boleh buat bubur tu? Ilat tidak boleh dibuat bubur tu kerana tidak bergaulnya butir ke kacang tu dengan lemak manis. Nah, apa lemak manis? Tafsir lemak manis tu berkakas bubur itu. Tu lemak manis. Dia tak akan campur garam lah butir kacang tu. Berkakas ni berkakas bubuk tu, berkakas bubuk. Berkakas. Kita perkakas lah, kita perkakas. Tu.
Berkakas ni dia nak tafsir lemak manis tu. Pendeknya, ringkas cakapnya, qadim azali hadis itu mestilah daripada perkara yang sekurang-kurangnya perkara. Paling kurang sungguh dirinya perkara. Paling kurang kena sungguh. Kalau tak naik peringkat ada pun, paling kurang dia kena sungguh. Dia tak boleh turun pada tu dok terus ni. Tak boleh masuk dalam kata baru, azali, qadim. Tak boleh. Faham lah? Tu lah nak contoh. Wallahu alam. Habis. Qadar ini, qadar ini daripada awal kitab sampai wallahu alam tak ni. Qadar ini jua hamba menaruh ingatan-ingatan di sini kepada anak-anak hamba dan cucu cicit hamba hingga berlapis-lapis turun temurun lah. Bahasa ayah din lawak. Bahasa kampung tu. Dan juga atas kepada anak-anak. Ni qada menaruh ingatan-ingatan di sini juga kepada sekalian murid-murid hamba dan anak-anak cucu mereka itu murid-murid. Demikian juga semacam tu jugalah. Semacam hampa menaruh ingatan jugalah. Supaya ilat pada kata menaruh tu. Ilat menaruh. Kita pergi laju sikit lah. Siapa? Supaya mereka itu boleh buat contoh. Contoh ni contoh. Dan tauladan. Setengah-setengah pada belajar ita jalan. Ita ni intai. Intai, selidik. Selidik jalan ni, selidik cara mengambil pengertian yang terkandung di dalam beberapa ibarat-ibarat ni, ungkapan-ungkapan dan nas-nas ulama yang dahulu-dahulu. Nas-nas teks-teks ulama yang dalam kitab depa lah, kitab tauhid ulama ni. Kawan-kawan, bila kita mengaji kitab ni, kita boleh duk selidik-selidik juga cakapan ulama tu nak baca tu lah. Kalau tak lalu kitab ni, tak apa nak ni lah, nak halusi cakapan ulama tak boleh pergi. Dia kena lalu tak. Kitab-kitab Jawi ni jangan buat lekeh. Tambah kitab kemudian kitab Bakurah apa tu. Tu semua kita nak halusi kitab Arab Sudin tu. Kalau kita tak bisa lalu hak Jawi ni, maksud dia kita tak tahu macam mana ulama Melayu kita faham tauhid bila mai ke Melayu. Hak Arab tu bila nak buat mai ke Melayu, macam mana nak faham cara ulama Melayu kita faham. Itu. Kita ni alat banyak benar sangat. Lagu duk kata lah, hak ni tak ada, hak nu tak ada, spana ni tak ada, screwdriver tak ada. Nak perbaik pakai jari ya, mampu ulama kita dulu ni sakan depa. Screwdriver ada, spana ada macam-macam. Depa proses sungguh kita habis dengan TikTok, Facebook pula. Lagi jauh lagi lah. Sebab tu kita kena lalu kitab-kitab ulama Jawi kita ni. Jadi untuk kita selidik jalan ataupun selidik pengertian yang terkandung dalam beberapa ibarat-ibarat ni, ungkapan-ungkapan dan nas-nas ulama yang dahulu. Dan ni atah dekat pada belajar. Buat contoh dan taladan tu setengah-setengah pada bina. Bina ni maksudnya sambung. Dan timbal. Sambung. Dan timbal lagi penerangan. Timbal ni tadabik ni tambah. Timbal kat ni maksudnya tambah lagi penerangan yang baik. Nak sambung lagi, nak tambah lagi penerangan yang baik dan yang selamat. Ni selamat maksudnya selamat daripada salah faham. Kepada awam al-muslimin, orang-orang awam daripada orang-orang Islam. Dan yang dhaif-dhaif, yang lemah-lemah, mereka itu awam muslimin. Kita nak tambah penerangan lagi, nak bagi orang awam faham tentang ilmu tauhid ni. Ni. Mudah-mudahan dapat selamat mereka itu awam muslimin pada dua negeri. Mana dua negeri badal.
dunia dan akhirat. Kerana pada masa ini, pada masa hidup musannaf ni, telah timbul beberapa kucak-kacir yang membawa kepada, kat itu dia tulis apa? Saru saru. Saru ni guru kita kata haru, yang membawa kepada haru dan salah gamak mereka itu orang awam pada buku agama, pada buku maknanya pada kes agama, buku. Salah gamak dan salah gamak mereka itu. Saru dan salah ni, haru dan salah gamak. Salah anggapan lah. Gamak. Mereka itu orang awam salah gamak kat mana? Pada buku, pada kes agama. Contoh macam mana yang kata timbul kucak-kacir tu je lah. Seperti mengeluarkan hukum-hukum. Ni fatwa-fatwa yang tidak berketentuan. Tidak berkentuan. Kentuan je. Tidak berkentuan. Berkentuan tak menentu, tak tentu. Kata guru kita tak tentu. Dengan yang mana mazhab. Maksud dia ikut pandangan sendirilah. Tak tentu mana tak berketentuan lah. Dia jadi ta je tu ketentuan. Ada orang cakap kentuan. Dengan yang mana mazhab. Maksud dia tak ikut mana mazhab. Ikut pandangan sendiri. Yang berlawan-lawanan hukum-hukum itu dengan fatwa-fatwa ulama yang dahulu. Tak tentu. Kadang dia rasa dia ambil hak mazhab ni, dia ambil buh. Rasa dia nak ambil mazhab tu, dia ambil. Lepas tu berlawanlah dengan fatwa hak dulu. Tok mufti dulu fatwa lain. Ada fatwa kot lain pula. Hak dulu mereka selari mazhab Syafi'i gitu lah. Hak lah dah dia pandai, dia mengaji dulu lah. Jauh nak kapal terbang. Balik dia buat macam lalah pening tu orang awam. Dah hang nak beramal tak apa, hang nak fatwa ni kena tengok tempat bagi kena dengan orang setempat tu. Dah hang alim mazhab Maliki, hang beramal lah beramal. Ni fatwa pula kacau tu yang duk berkelai. Orang awam ni kan boleh. Kau nak bergumul dia ni berlawan hukum itu dengan fatwa-fatwa ulama yang dahulu-dahulu. Ulama tu yang telah fatwa mereka itu, yang sifat bagi ulama yang telah fatwa mereka itu ulama tu dengan suluhan yang insaf. Suluhan yang insaf ni maksud dia insaf ni pertengahan. Maksud dia tak segera fatwa, dia tak kalang kabut. Dia cek dulu, cek kok ni dulu, cek kok ni, kalau nak boleh buat kelab fatwa tu. Ita selamat. Intai. Cari. Intai kat sini maksud dia cari selamat kepada kaum bangsa mereka itu ulama tu. Selamat mana? Pada dua negeri. Ni dua negeri maksud dia dunia dan akhirat. Maka lafaz ulama itu ialah bahasa Arab. Melayunya lafaz ulama segala yang pandai-pandai. Dia jamak bagi alim. Tu ulama, alim ulama, jahil juhala. Isim fa'il lah. Ni segala yang pandai-pandai, orang yang pandai-pandai dan yang tahu-tahu. Maksud dia pandai dan tahu ni tahu bidang agama lah. Kadang bidang lain tu dia tak boleh kajian tempatan apa dah kat sekolahan. Lain dia kurang lah. Sains ke kurang lah, tapi beragama pandai. Maka orang-orang yang semacam ini patutkah kita tuhmah, patutkah kita tuduh dengan karut dan tak betul, ulama ni tak betul, ulama ni tak betul, patutkah macam tu? Dan tak molek. Tuhmah tu kepada mereka itu orang-orang yang semacam ni. Dan patutkah, ni tanya semua ni, patutkah ni orang panggil istifham ingkari. Nak suruh ingkar lah, suruh ngaku tak patut gitu lah.
Dan patutkah kita sangka kata mereka itu orang-orang yang semacam ini ni fatwa-fatwa hukum yang tidak berasal, tidak bersumber daripada Quran atau hadis ila akhirih, ijma' qiyas apa semua. Nah, pihak suruh atau larang atau benar. Nah, hadis mana pihak suruh atau larang atau benar. Benar ni maksud iqrar, buat pengakuan. Nah, maka pada fikiran hamba siapa-siapa yang tohmah dan sengka begitu. Sengka begitu ni, sengka kata tadilah ungkap ulama tak betul ni. Tak betul, tak molek apa semua, karut apa semua tu. Sengka jadi siapa fikiran hamba siapa-siapa yang tohmah dan sengka begitu kepada mereka itu orang-orang yang semacam ini ni, ulama dia. Kalau sekiranya terkena kepada anak-anak cucu hamba, maka mustahaklah kena pukul atau sebagainya. Mustahaklah, layak pukul bang, sakai bang, buh penampak. Kalau anak cucu mai duk cakap apa, gutu dekat ulama kan, elok buh menampak bang, hidup tak ada guna. Kaum-kaumku yang dikasihi, kesemua orang-orang Islam kita percaya penuh. Maksud dia tak ada keraguan lah dengan syurga dan neraka. Nah, semua percaya penuh syurga dan neraka ni. Syurga tu lah, syurga tempat seronok. Sebab ada macam-macam nikmat lah, itu maklum lah. Neraka tempat seksa sebab azab banyak. Maka kesemua orang mesti sampai kepada mana-mana satu daripada dua tempat itu, syurga dengan neraka tu. Maksud dia tak ada duduk tengah-tengah, tak ada. Kita ahli sunnah wal jemaah tu tak syurga neraka. Tiap-tiap hari, tiap-tiap lahzah, tiap-tiap detik bertambah dekat. Ni dia ceramah ni, ceramah kita dia. Kita bacalah ceramah baca tu. Gitu ah. Ni makin dekat. Dia tak makin jauh dengan mati tu. Dengan syurga, dengan neraka tu dia tak makin jauh lah. Oleh itu tanda dekat ke semua orang mesti sampai tu. Maka pihak ulama kita dan pemimpin yang dahulu, pemimpin Islam yang dahulu sehabis-habis bimbang dan takut anak-anak bangsanya lepas ke neraka. Lepas sampai masuk neraka lah, bukan lepas ke neraka masuk syurga. Saya tahu dah lepas neraka masuk syurga. Dah lepas masuk neraka. Bukan lepas neraka masuk syurga kan. Maka pihak mereka itu, ulama-ulama dan pemimpin tu, sangat memesah. Tak memesah, mengusahakan. Pesah. Tolong pesah tu kan. Tu pesah. Bukan memisah tu. Memesah. Dan intai macam dia. Intai, selidik, cari jalan. Cari jalan supaya anak-anak bangsa lepas ke syurga. Maka menyuruh mereka itu ulama dan pemimpin tu akan anak bangsa dengan mengerjakan segala yang disuruh pada agama dan melarangkan mengerjakan segala tegahan dengan sepenuh-penuh himmah. Ini sepenuh-penuh semangat sungguh. Tu kata ulama ni pewaris Nabi sungguh. Sehingga menambahkan lagi perkara yang seolah-olah tongkat. Tu tongkat. Seolah-olah tongkat, seolah-olah jadi tongkat. Tambah lagi. Tongkat mana? Tongkat penyambut rumah-rumah. Penyambut ni maksud dia penahan. Penahan rumah-rumah takut bergonjang. Berkuciang. Bergonjang. Dan terbalik. Dia bukan berkucing lah. Bergonjang. Bergonjang tu. Dan terbalik. Dia macam tongkat rumah lah nak sambut. Tak mau bagi bergonjang rumah tu. Tak mau bagi bergoncang lah. Macam bergonjang. Maksudnya bergoncang lah. Tak mau bagi goncang. Tak tahu lah rumah. Tak mau bagi terbalik.
Alah, apa benda tu tongkat tu? Seperti menyuruh memakai kopiah putih dan serban dan sebagainya. Ni macam tongkat lah. Orang pakai kopiah ni, dia tak masuk giant pun, dia tak liak sangat. Dia kalau geng tak ada kopiah, lepas tu pakai minyak rambut ni pula. Berapa minyak apa? Dua minyak. Pomade. Pomade pula rambut duk cacak-cacak tu liak Nak satgi tengok kaunter siapa duk jaga. Liak tengok kaunter tu. Cari hak clear-clear pergi bayar. Tidak tobat tapi bila ada kepiah pakai serban, takkan nak buat perangai ke tu? Tak buatlah perangai ke tu. Ha ni kata tongkat. Abang nak jagalah, tak mau bagi goncang. Nah. Tongkat rumah, faham tak? Gitu. Tu depa suruh kita jaga pakai kepiah, padahal pakai kepiah ni memanglah dia tak wajib. Tapi dengan pakai kepiah dengan serban ni takkan nak pergi masuk disko kot. Nah, pakai serban masuk disko. Orang tak buat kerja gitu. Nah, tak masuk disko. Tapi kalau tak pakai kepiah serban, kosong atas kepala, rambut belah tepi pula, tak kira rambut al-hadis apa pun belakang tu. Tapi nak masuk tempat-tempat maksiat mudah. Faham tak? Tu orang tak erti. Nah, depa duk ajak orang jangan pakai kepiah pula lah. Betul rambut belah tepi. Nah, tak payah. Pakai kepiah putih dan serban dan sebagainya. Abuh lagi lah. Apa-apa lagi. Nah. Apa sebagainya? Bayan daripada sebagainya tu daripada perkara-perkara yang seolah-olah boleh paksa tuannya dan menolong tuan bagi perkara tu kepada perjalanan syurga. Benda-benda hak boleh tolong. Nah. Habis yang tu. Dan melarangkan, dan ni atas dekat menyuruh memakai kopiah tu. Seperti melarangkan memakai pakaian yang membawa kepada semabul. Semabul ni kesamaran. Kesamaran mana? Dengan yang kaharu, dengan orang yang kaharu. Orang yang jahat lah. Orang kaharu ni orang jahat. Yang kaharu tu, yang tidak menjadi, yang tidak tu sifat bagi pakaian. Pakaian tu yang tidak menjadi sebab bagi menegahkan tuan pakaian tu, menegah tu daripada masuk ke tempat maksiat. Jadi ulama kita dia larang. Yang pakai, kalau dulu orang pondok, tok guru pondok tak bagi pakai, tak tahu hala. Tangan-tangan pendek ke apa ke, padahal bukannya haram pun kita pakai benda tu. Memanglah, tapi kena jagalah pakaian. Selat-selat jin tu kan. Kalau ikut bukan haram pun nak pakai selat jin, haram pakai selat jin. Kan kita curi kat jin. Nak, kita pun pergi beli dekat apa? The store. Ataupun Pacific, Levi's, 501 takkan tak mau pakai tak. Selak tu. Kepala kain lah, tak kepala kain lah. Tu zaman dulu lah 501 tu. 300 beli lagi dulu. Lah ni nak abang kata neh tu. Oh, babu akhiru. Jaga sungguh lah ni. Ada lah, dia tengok ada ustaz belah kita ni kadang pakai selat jin ustaz kat saya jangan duk pakai macam ni. Kita cakap tak pakai selat jin. Pakai selat kadang selat selek gitu tak pakai jin tak tahu hala ni. Jarang lah pakai selat, track shoot tak apa lah. Jadi nak dia tok guru dia larang lah dia jadi semabul dengan orang yang jahat ni. Dia tak jadi sebab untuk menegah tuan dia daripada masuk ke tempat maksiat. Apa tempat maksiat tu? Badan. Wid atau baung. Wid dengan baung ni nama bagi tempat maksiat. Cari nak. Naluraf tani. Naluraf tani. Nah. Tahu lawan pelaga lembu ke apa ke, lawan pelaga ayam ke. Try cari tengok. Nah, wid dengan baung. Saya tanya dah kat babalah tak ingat ah. Cuma macam Ustaz Ibrahim kata macam tempat kita ni tempat main snooker. Ustaz Ibrahim saya tahu tu. Disko macam tu lah dan sebagainya. Demikianlah bawakan dan ajaran mereka itu ulama-ulama dan pemimpin tu. Tok guru dulu ajak betul lah.
Yang bagi ni kena bagi ada beza sama kita dengan orang awam ni. Kerana mereka itu tahu, mereka itu ulama tu tahu bahawasanya zaman Syam tu neraka itu mesti dipesahkan, diusahakan sekat dan menghalangkan anak bangsa daripada cari raging tu. Cari raging, cari pasai. Ada cari pasai bagi masuknya neraka. Bukanlah dengan jalan buka dan peri percuma. Peri ni free of charge. Percuma. Bukan dengan jalan buka dan peri segala lubang masuknya neraka. Bukan duk pi buka, duk bagi peri percuma gitu, bagi mudah anak bangsa masuk neraka, bukan gitu. Maka selalulah nak masuknya neraka oleh anak-anak bangsa yang belum mesra agamanya. Depa ni selalu ni segera lah. Depa kalau ikut benda nafsu tu yang depa nak sangat pun. Benda tak kena dengan nafsu bukan tak sedap. Tapi ikut tu kena latih. Najak depa pakaian apa semua. Pakaian kita kena bangga dengan pakaian kita orang Islam. Tapi belah harap no. Depa duk biasa pakai jubah no. Konsert tutuh dengan jubah tu ya. Tu belah harap tu. Allah. Mengatah ni bukan apa. Tapi belah kita tak ada adat gitu tak apalah. Kita boleh fikir untuk jaga anak bangsa kita dengan tu lah. So depa ajim pakai kepiah. Tu boleh tindih bang. Dan belum tahu dan tu atas kat belum mesra. Anak-anak bangsa tu yang belum tahu atau tak tahu keberatan azab neraka. Tak tahu lagi, dia tak tahu ataupun dia belum tahu. Kerana ilat kepada kata selalu tu. Selalulah anak bangsa, selalulah nak masuk tu. Sebab apa tu? Selalu nak masuk, segera nak masuk tu. Kerana neraka itu dilengkungkan, dikeliling dengan beberapa yang sedap-sedap. Ni perkara yang sedap-sedap. Sedap-sedap pada nafsu lah. Dan beberapa yang diingin-ingin oleh nafsu. Benda hak nafsu nak. Maka mestilah di atas kita sekatkan dan halangkan anak bangsa kita daripada perkara-perkara itu. Perkara yang sedap-sedap adalah perkara yang nafsu ingin tu. Guru kita kata di antara cara sekat dengan hantar anak ke pondok. Dan pelorong buka jalan. Dan pahala dengan sekuasa kita akan anak bangsa ni kita kepada syurga. Kepada syurga ni maksudnya kepada sebab yang membawa masuk ke syurga. Tu maksud kepada syurga, bukan kita nak buat tolak pergi syurga. Kita tak tentu halal lagi, tapi kita pelorong pada sebab. Nak ajak mereka kasih kepada ulama, kasih kepada mengaji agama, hadis surau, main mengaji. Ni dak buat pondok tu dia buat bagi takut anak. Hang tak mau pergi sekolah kau tak pondok. Tu buat takut anak. Sampai anak pondok tu apa dia? Tak boleh kena pergi sekolah. Buat bagi takut anak tu tempat agama. Bukan nak pelorong masuk syurga tu. Jadi patutnya pelorong lah. Bagi dia kasih dengan tempat-tempat ilmu ni. Dan pahala dengan sekuasa, pahala dengan sekuasa semampu kita akan anak bangsa kita. Pahala tu kepada syurga ni, kepada sebab yang membawa masuk syurga. Kepada berjalan kepada beberapa jalanannya syurga. Dan kepada berjalan dan atas kepada syurga. Ni kepada berjalan kepada beberapa jalanannya syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermasukkan kesemua kita ke dalamnya syurga dengan tidak merasai azab neraka. Ni doa musanah. Amin. Maka dapat bersuka-suka kita, bersonak-sonak kita selalunya dengan beberapa nikmatnya syurga selama-lamanya. Amin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai menghimpunkan risalah ini sebelah pagi hari Selasa 22 Syawal 1392 dengan pertolongan Rabbil alamin. Siapa-siapa berkehendak haraplah berhubung sepanjang masa. Wallahu alam. Kita sekahlah Fatihah kepada pengarang kitab kita Syekh Abdul Qadir Wangah Waqaful Islam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hadhihi wa